Wik. Tudung ada 3 dah ni. Tudung ada 3, ada kitab yang tu. Thank you. Mana I buka dulu beg you kata ada meja ni. Satu kali tu lebih ni. Bagilah dekat ni. Ada yang meja dia orang balik ni. Kitab amalan mustajab. Kitab amalan mustajab. Okey, kitab ni memanglah hot. Okey, memanglah hot. Sebab apa? Ramai orang yang mau benda, ramai yang cari. Dia kata tu seronoknya kitab ni, bagusnya macam-macam ada amalan dalam tu, lengkap. Kami bawa ni satu saja, pi umrah, pi Mekah, pi haji, pi apa-apa semua, pi masjid ke, berjalan ke apa semua, kami boleh amalkan harian dia punya amalan-amalan dia. Okay. Lama dan baru, ini lama, ini baru. Luar memang sama saja. Okey, berbentuk pucuk rebung, yang mana dalam pucuk rebung tu ada seni Islam di dalamnya. Lepas tu kalau nampak sini dia ada spot UV Allah dan Muhammad. Dan ini sebenarnya diambil daripada desain kiswah Kaabah. Okey, yang mana kita duduk depan Multazam tu kan, bila kita langgut kat atas dekat pintu tu kan, dibentuk macam tirai terbuka, nampak pintu Kaabah yang gold tu. Lepas tu ada apa semua. Jadi ini adalah berpandukan, okey, inspirasi daripada kiswah Kaabah. Dan antara surah-surah yang ada di dalam macam ni, apa tengok kan, macam ni putih, tak cantik, aku tak suka ni. Jadi aku buatkan ke semua hitam supaya benda tu nampak cantik macam yang baru itu. Okey, dan antara pengisian ataupun kandungan kitab ni, kalau hampa boleh tengok sini, dia punya kandungan dia adalah, aku boleh baca kat sini, himpunan doa akhir tahun, awal tahun, doa nisfu Syaban untuk besok lah, besok malam kita dah boleh start baca doa nisfu Syaban, doa selamat, doa penerang hati, doa khatam Al-Quran, doa taubat, doa tidur, angin ahmar, amat penting. Ini adalah kolaborasi, bukan kolaborasi, ini juga adalah anjakan daripada salah satu detik aku bersahabat dengan yang di-Pertuan Tuanku Raja Permaisuri Agong, di mana Raja Permaisuri Agong yang ajak aku macam, okey Datuk buatlah ni, saya selalu buat macam ni. Jadi buat, lepas tu you bagilah kat orang. Jadi yang pertama sekali aku memang buat. Jadi ini ada persamaan dengan kandungan kitab yang selalunya Raja Permaisuri Agong Tuanku akan bagi ketika majlis kesyukuran, ketika anniversary, ketika Ramadan dan sebagainya. Okey. So maksudnya kalau hampa terima ni macam, oh ni idea ni sebenarnya daripada tuanku. Jadi Datuk buat ni dalam versi dia, macam tu. Jual asing tu, tarak jual asing. Okey, lepas tu kita ada himpunan selawat, kita ada zikir, makturat, kita ada panduan haji dan umrah. Jadi kalau hampa nak pergi haji umrah, bawa buku ni saja. Boleh tahu dah nak buat apa, haji tamatuk, haji ifrat, haji qiran, ada sa'i, lepas tu ada surah Yasin, doa, tahlil. Jadi nak pergi tahlil, nak pergi buat apa ke apa semua, bawa usung ni saja. Tak payah pakai hak masjid punya. Jadi hampa dah biasa baca ni, pakai hak ni saja. Ada Yasin, ada doa Yasin, ada surah-surah pilihan Kafi, Rahman, Waqi'ah, Mulk, Duha, Taubat, Talak, okey, ayat 1000 dinar, Baqarah, ayat kursi, zikir lepas solat, doa lepas solat, panduan solat sunat, macam duha, tahajud, tasbih, taubat, istikharah, hajat, tarawih, witir. Nak buat tarawih kat rumah pun boleh, pakai buku ni saja. Okey, witir, hampa tak pernah buat lagu mana nak buat witir, lagu mana nak buat taubat, lagu mana nak buat tasbih, lagu mana nak buat istikharah. Tasbih, solat sunat tasbih, dalam satu kali hidup kita mesti kena buat juga sekali. Jadi hampa boleh tengok dalam buku ni macam mana nak solat tasbih, semua dah ada. Ada panduan solat jamak dan khasar bagi siapa yang tak pernah berjalan keluar pada mukim dia. Tiba-tiba ada rezeki nak pi Langkawi ke, ataupun nak pi Seremban ke, nak pi Sabah Sarawak ke, tak pernah buat kasar dengan jamak ni. Dalam kitab ni pun ada panduan-panduannya. Okey, lepas tu ada panduan solat jenazah. Ini pun kita kena tahu juga solat jenazah. Kalau macam kita pergi dekat Mekah, Madinah dengan Mekah tu, memang tiap-tiap waktu akan ada orang semayang solat jenazah. Dan kita yang tak pernah buat ni kena tahu lah macam mana. Tiba-tiba orang tu diri saja, kita seorang je pergi rokok depan jenazah tu. Macam manalah tahu kan semayang apa ni. Okey, ikutlah orang, ikut. Allahu Akbar.
Sekali lepas orang tu apa semua dah selawat atas bel pun, tiba-tiba orang tu bagi salam kiri, salam kanan, hampa pergi rokok. Sekali dah termalu. Jadi kena baca benda-benda ni. Benda-benda ni kita duduk dalam satu masyarakat, kita kena tahu lah. Nak bagi tahu kat hampa is hard cover. Okay, hard cover. Mana kata benda ni hampa pakai betul pun dia tak akan jejah, melainkan masuk dalam banjir lah. Yang tu tak boleh nak tolong lah. Hampa tengok dia hard cover, dia tak akan rosak. Dan dia punya cover ni terlebih daripada muka surat dia. Jadi muka surat dia tak akan lingkup. Lepas tu muka surat dia aku bubuh cat emas lagi. Mana hampa nak dapat? Kalau tengok buku-buku kitab kat luar tu, dia pun tak buatlah secantik ini. Okay, tak buat. Yang ni mana kata memang cantik. Hampa nak buat dalam kereta ke, hampa nak buat di rumah, nak buat di shelf ke, rak hampa kan nak bawa, nak usuh pun nampak dia punya kelas dia. Islam semua kena kelas. Okay, kena buat bersungguh-sungguh. Kalau boleh cantikkan, cantikkan kalau ada rezeki. Jadi aku bubuh cat emas tu berkilau, nampak tak? Hampa Ramadan Karim, aku ada masukkan doa selamat Aisyah tu yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa selamat yang aku duk screenshot tunjukkan hampa kan, sampai lepas lah sampai dapat. Ini doa dia. Ini yang aku tambah dalam buku ini. Doa selamat ni memang kena baca sebab inilah doa yang terbaik, sebab dia merangkumi segala aspek kehidupan kita sebagai hamba. Kita betul-betul tunjuk dekat Allah SWT bahawa kita ni adalah satu hamba yang lemah, yang kita memang bergantung harap 100% kepada dia, ya. Dan ayat-ayat doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah ini sangatlah sedap bunyi dia. Tak salah, maksudnya sebutan kita, permintaan kita itu tidak melanggar mana-mana akidah kita. Okey, akidah kita dia memang baik. Okey, apa yang disebutkan, yang pernah didoakan oleh segala orang-orang yang soleh dan juga pada Nabi dan Rasul, maka dengan itu jadikanlah juga doa itu adalah doa-doa kita. Itu yang paling aku tersentuh sangat doa. Jadi memang kita tak akan salah untuk kita berdoa. Macam aku cakap kat hampa tu, hampa ni kadang-kadang minta Allah bagi kesabaran untuk melalui ujian yang menimpa. Salah. Okey, salah. Jadi doa ni tak salah. Dan macam mana kita nak berdoa dengan doa-doa ni? Doa dengan keadaan berbisik. Yang mana macam kita baca surah apa-apa, bila kita baca tu, lidah kena bergerak, mulut kena bergerak, bibir kena bergerak, tapi sekadar telinga itu mendengar saja. Sebab Allah itu tidak tuli. Kita tak boleh nak melaung, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tak boleh macam tu. Sebab Allah tidak tuli. Okey? Jadi kita baca dalam keadaan yang nada yang sepatutnya, dalam keadaan berbisik dan juga dalam keadaan merayu, dalam keadaan menghambakan diri. InsyaAllah, kalau betul cara-cara dia, macam kita nak buat kek lah. Apa, burn cheesecake ke, temperature kena betul, bahan kena betul, oven kena betul. Oven tak semestinya oven mahal, boleh jadi burn cheesecake tu oven murah pun boleh. Tapi sebab kaedahnya betul, maka jadilah burn cheesecake tu. Jadi kalau doa ni pun nampak macam simple saja, tapi kalau kaedah kita berdoa dan ayat-ayat yang kita gunakan untuk berdoa itu tidak melanggar akidah kita, maka insya-Allah doa itu akan diangkat oleh para malaikat ke langit-langit seterusnya. Langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dipersembahkan kepada Rabb. Maka Rabb kata bahagia, maka turun balik, maka doa itu kemudian akan menjadi kebaikan kepada kita. Kalau kita nak doa kepada orang lain, lagilah baik. Orang lain itu pun dapat doa dan kita sendiri pun mendapat apa yang kita doakan kembali kepada orang itu ke atas diri kita. Jadi kalau aku nak ajak kat hampa dalam benda ni, hampa sebut kami. Aku dah tukar siap-siap daripada aku mohon pemeliharaanmu, aku tukar siap-siap kepada kami. Sebab kita tak boleh selfish di dalam berdoa. Takkan kita seorang nak masuk syurga, kita tengok mak pak kita tak masuk. Takkan kita nak masuk syurga, kita tengok anak-anak tak masuk. Maka kita rangkumkan sekali kepada mak bapak kita, kepada anak-anak kita, kepada sahabat-sahabat kita, kaum kerabat kita, kepada leluhur dan keturunan kita yang dulu-dulu, ya, kita sekalikan kepada seluruh muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Jadi aku telah tukar siap-siap kami di sini. Nampak tak detail? Sebab itulah hamba ingat, Datuk pergi mana tu? Lama awak petang ni tak muncul tu. Sihat ke tu? Tok pergi mana? Sibuk ke?
Sibuk buat menatang ni semualah. Bukan menatang. Buat kitab ni semualah. Buat ni semua ni barang-barang ni duk pikir, duk habak, duk teliti, duk pakai spek, duk betulkan, duk macam-macam lah. Semuanya disebabkan kerana hamper Ramadan Karim yang memakan masa setahun lebih untuk nak buat.